4.1, jadi bahagian saya ialah 4.4.2, guru sebagai pendorong emosi murid. Baik, saya pasti yang ada guru-guru yang berada di dalam Google Meet petang ini adalah pentadbir. Jadi mereka telah tahulah yang 4.4.2 ini skornya hanya 5%. Okay. Kalau tadi Puan Atikah bercerita panjang kerana skornya 25%. Okay, jadi ada banyak perkara yang Puan Atikah perlu sampaikan supaya skor yang kita beri kepada guru-guru kita bila kita mencerap skor tersebut adil kerana mereka perlu menepati tahap tindakan dan juga tahap kualiti. Okey, saya nak bertengah sikit. Ya? Skor tu ialah tadi tu boleh. ada macam ada tersilap sikit tadi tu. Maknanya skor itu perlu diberi ikut apa yang guru lakukan. Cuma guru perlu memastikan dia berusaha seoptimum yang mungkin lah untuk dapat skor-skor yang yang tertinggi maksudnya jangan pula kita beri skor tu kita makap-makapkan. Kita tak nak yang macam itu. Ya, betul. Jadi maksudnya itu ya, okey ya. Maknanya cikgu kena berusaha sehabis baik, maknanya seoptimum yang mungkin. Barulah skor itu kita pun akan bagi yang sepatutnya tu. Ya, okay? Betul. Ya, saya setuju dan apa yang Puan Atikah berikan tadi ialah sesuatu yang mungkin kita tidak nampak pun, tapi dia amat diperlukan oleh pentadbir kerana di tahap tindakan dan di tahap kualiti itu apa yang tersurat di situ mungkin ada yang tersirat daripada apa ilmu yang rakan-rakan guru dapat pada hari ini. Jadi ada sebenarnya skor yang kita nampak secara tersurat. Tapi ada kalanya kita memerlukan, kita boleh kata kita punya professional judgement juga. Disokong dengan bukti yang kita boleh nampak ataupun bukti yang kita boleh justify. Jadi itu yang mendorong kepada kita memberikan skor yang adil kepada cikgu-cikgu kita. Adil dan juga macam tadi Haji sebutkan, adil dan juga tepat. Bukan setakat adil tapi tepat. Memang ada tindakannya dan ada pembuktian atas kualitinya. Baik, saya teruskan dengan emosi, guru sebagai pendorong emosi. Baik, guru sebagai pendorong emosi ini macam saya sebutkan tadi skornya cuma 5. Tapi percayalah cikgu, 5 ini seperti kita melihat hukum Pareto. Okay, kalau cikgu-cikgu ataupun rakan-rakan ingat hukum Pareto ni dia seolah-olah tindakan kita adalah minimum. Okay, tapi hasilnya akan memberikan kesan maksimum. Jadi dia nampak macam 5%, tapi hasilnya nanti mendatangkan persen yang lebih banyak terhadap standard atau tum-tums yang lain. Okey? Dia akan memberi efek pada guru sebagai pembimbing, guru sebagai pendorong dan juga guru sebagai pengawal, guru sebagai penilai. Saya akan tunjukkan nanti kenapa emosi mengapa emosi ini penting untuk kita dapat hasil yang lain. Baik. Okay, saya sekarang berada di slide yang seterusnya. Saya dah terangkan tadi TUMS bagi 4.4.2 ialah guru mendorong emosi murid dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran secara profesional dan terancang. Jadi secara profesional dan terancang itulah yang kita boleh baca daripada rubrik yang diberikan ataupun yang dibekalkan oleh Jemaah Nazir. Okay. Tapi apa perkara lain yang kita perlu tahu untuk kita dorong emosi murid ini. Okay, tadi kalau cikgu-cikgu ingat ataupun rakan-rakan ingat, saya minta isikan Google Form. Okay. Sebenarnya dia ada soalan ringkas je. Dia ada 3 soalan. Apa nama singkatan yang cikgu suka saya nak panggil. Kemudian saya suka buat apa.
Sebenarnya ini cikgu adalah satu cara untuk saya dekatkan emosi cikgu kepada saya. Contohnya kalau saya, macam kita dalam kelas lah, anak murid kita ni sebenarnya ada nama dia yang dia suka orang nak panggil. Okey, terutama pada saya pelajar sekolah menengah lah. Mungkin pelajar sekolah rendah ni dia tak begitu lagi. Tapi bila pelajar sekolah menengah, dia ada nama-nama yang kawan dia panggil. Contohnya, ada kawan yang panggil dia Joe. Ada kawan yang panggil dia Ellie. Kan? Dan pelajar Cina yang saya perasan lah masa saya mengajar, dia ada nama Kristian dia. Contohnya Kevin ataupun Jenny. Dan mereka suka kalau kita ni tahu. Kita tahu nama-nama mereka yang special ni. Jadi ini ialah satu cara lah untuk saya dekatkan emosi rakan-rakan pada hari ini dengan saya. Dan satu lagi, saya juga tanya rakan-rakan suka apa. Ada yang cakap dia suka minum kopi dan makan kek. Cikgu rasa sesuai dekat mana bila cikgu tahu dia suka makan kek ni? Sesuai masa bila cikgu gunakan cikgu gunakan pengetahuan ini kepada murid tersebut. Murid ni namanya Syai. Okey, murid ni dia suka makan kek. Cuba cikgu, kalau siapa-siapa cikgu respon, kalaulah cikgu tahu dia suka makan kek, masa bila cikgu gunakan pengetahuan ini untuk tarik perhatian anak murid cikgu? Kita dah tahu nama ni, kita panggil lah. Saya nak panggil Milah pun okey. Boleh tak Milah pun okey bagi respon? Ini nama yang dia kata dia suka, nama singkatan yang dipanggil. Okey? Puan Jamilah, dia kata Milah pun okey. Ada Puan Jamilah di talian? Milah pun okey kata mic saya problem. Okey, kita dengar daripada Cikgu Chua. Cikgu Chua, anak murid Cikgu Chua ni, Syai, dia suka makan kek. Cikgu Chua boleh respon? Sebab Cikgu Chua kata saya suka belajar dengan Cikgu Atikah dengan Cikgu Suryana. Ni kira anak murid kesayangan kami lah ni. Cikgu Chua boleh respon? Cikgu Chua dah tak ada ke? Okey, tak apalah. Sebab kita nak mengejar masa dah pukul 4:10 ni. Jadi itulah tujuan utama kenapa saya nak dapatkan maklumat ringkas seperti ini, dan cikgu-cikgu juga sebenarnya di awal awal tahun cikgu boleh cari masa bukan kita saja memperkenalkan diri kita. Kita mungkin perlu cari masa untuk kita kenal anak murid kita. Jadi itulah yang saya katakan, kita nak dorong emosi murid kita bila mereka melakukan aktiviti, dengan pertamanya secara tersiratnya sebelum kita boleh memberi ganjaran dalam tindakan ataupun kita memberi kata pujian, sebelum kita boleh buat tu, kita kenal dulu emosi anak murid kita ini. Bagaimana kita nak lebih dekat kepada mereka. Baik, saya teruskan. Okey, jadi untuk 4.2.2 ni ada 4 saja tahap tindakan. Okey, yang saya sebutkan tadi. Jadi kita akan pergi one by one secara ringkas lah. Sebab pada saya tahap tindakan ini agak straightforward. Okey, contohnya memberi pujian, galakan terhadap perlakuan positif. Okey, jadi dia straightforward. Maksudnya kalau anak murid kita buat perlakuan positif, kita beri pujian. Pujian dalam bentuk verbal, okey, dalam bentuk senyuman, okey, tepukan, itu semua pujian yang dalam bentuk yang boleh dilihat. Okey, bila mereka melakukan perlakuan positif, mungkin bukan yang berkaitan dengan PDP pada hari itu saja. Contohnya dia tolong buang sampah yang tak masuk dalam tong sampah. Kawan-kawan main baling je, tapi dia ambil, dia tolong buang. Jadi kita beri pujian di situ. Jadi secara tak langsung kita dah bagi good vibes. Maksudnya dah ada pancaran perasaan gembira di hati dia sebelum kita mulakan PDP kita.
Okey, kemudian yang berikutnya lah memberi penghargaan. Okey, tadi saya suka nak relatekan dengan apa yang berlaku dalam perbincangan tadi, kita sebut memberi ganjaran. Tapi di sini dia tidak menyebut memberi ganjaran, tetapi memberi penghargaan. Jadi betul lah seperti yang Tuan Haji Arba'in dan juga Encik Mahadi sebut tadi, ganjaran ini kadang-kadang bukan berbentuk fizikal. Okay? Kita boleh beritahu ganjaran, tapi ganjaran tu bukan dalam bentuk fizikal, tapi bentuk penghargaan. Bentuk penghargaan kita terhadap idea dia yang bernas ataupun hasil kerja dia. Boleh tak siapa-siapa di sini, saya panggil lama lagi lah, yang boleh berikan contoh penghargaan. Bagus jawapan yang awak berikan tadi. Suara tak dengar. Suara tak dengar. Suara siapa? Suara Tika tak dengar tu. Mikrofon off tu. Suara Cikgu Syana tak dengar balik dah. Hilang. Hello, senyap saja nampaknya. Okey, betul. Mungkin Cik Mahdi kata lain putus-putus hujan. Yelah mungkin faktor cuaca juga ya. Faktor cuaca juga ada kaitan. Jadi rakan-rakan, kalau rakan-rakan segan untuk respon di secara live, respon saja di ruangan chat. Ada masa nanti saya akan bantu Puan Suriana untuk bacakan respon rakan-rakan di chat. Sebab kita sekarang masuk kepada bahagian emosi. Emosi ni pentinglah untuk rakan-rakan explain kalau ada nak tambah atau nak beri pandangan yang berbeza. Baik, sekarang boleh dengar suara saya? Okey, dengar. Okay. Saya minta maaf saya pun tak tahulah hari ni kenapa saya punya laptop ni. Baik, saya start sharing semula. Rakan-rakan nampak Saya sekarang berada di tahap tindakan. Ada Tika? Okey, okey. Baik, tadi saya dah beri saya telah pergi kepada memberi penghargaan terhadap hasil kerja dan idea yang bagus, dan Haji Arba'in pun telah beri respon, dan kemudian Encik Mahdi pun telah beri respon. Dia sebut beri tepukan. Betul, kadang-kadang rakan-rakan tak beri tepukan lagi, rakan murid-murid yang lain, tapi kita cikgu boleh initiate. Okey, sebagai satu penghargaan. Okey. Jadi kemudian yang berikutnya ialah memberi keyakinan. Kita beri keyakinan dalam mengemukakan soalan, dan ini maksudnya kita beri keyakinan pada murid bila murid tersebut mengemukakan soalan dan memberi respon. Seperti yang Puan Atikah tadi, yang ini dia sangat related dengan apa yang Puan Atikah sebut tadi. Bila murid kemukakan soalan, kadang-kadang soalan ni berterabur. Jadi
dia sendiri macam tak tahu apa dia nak tanya, tapi kita boleh atur semula soalan tersebut. Okey, dan memberi respon. Okey, dan bagaimana juga kita memberi keyakinan dengan kita memberi respon pada anak murid kita tersebut. Sama, okey, saya jelaskan. Sama juga kalau murid memberikan jawapan, kerana jawapan dia pun berterabur. So kita kena penghargaan tu kita kena rangsang dan kita kena beri sokongan untuk dia menyusun, sama-sama menyusun. Sebab kadang-kadang ada jawapannya yang kawan-kawannya pun ketawakan. Jadi bentuk-bentuk ni pun kita kena ni. Dan yang ketawa tu kita kena kalau saya yang mengetawakan tu kita bagi soalan juga. Okey. Betul. Seperti yang disebut tadi, saya pun tak ingat cikgu mana yang sebut, setiap respon murid harus diraikan. Ya, saya suka dengan perkataan diraikan. Kadang kita akan raikan dengan respon ilmiah, kadang-kadang kita raikan dengan respon yang sebenarnya memberikan keyakinan untuk murid ini bertanya lagi soalan atau menjawab lagi soalan. Jadi itu semua akan bagaimana kita handle anak murid kita, bagaimana kita ada repo dengan anak murid kita, itu akan memberi kesan dalam tahap tindakan ini. Okey? Jadi bila kita ada repo yang baik, kita kenal anak murid kita, contoh tadi macam saya tanya, kita tanya dia suka apa. Jadi mungkin ada yang saya baca ni, ada anak murid saya pada hari ni, dia suka kayuh basikal. Jadi maksudnya kayuh basikal ni ialah perkara yang tengah trend sekarang kan. Jadi mungkin sewaktu kita menyampaikan PDP atau PDPR kita tu, kita boleh selit-selitkan lah bila kita menyoal dia. Macam awak naik basikal dah sampai mana, gitulah. Dan ada juga yang suka menonton filem aksi dan supernatural. Jadi mungkin ini pun kita boleh gunakan untuk kita pancing dia untuk cakap. Okey, pandangan sikit. Macam trend basikal ni kan. Okey. Pandangan saya, itu mungkin cikgu boleh buat soalan dalam bentuk contoh macam matematik atau sains kan, yang pergerakan ke masa dari satu poin ke satu poin berapa gitu kan. Itu pun sebenarnya boleh dijadikan satu bentuk dalam konteks hidup seharian. Ya, jadi kita harap cikgu juga tidak terlalu bergantung kepada soalan-soalan yang dah sedia ada. Betul. Jadi kat sini dia akan merangsang murid menjawab sebab dia ada pengalaman harian dia. Ya, betul. Kaitkan dengan yang agak berat lah. Saya macam mana saya bagi contoh mungkin matematik boleh, sains boleh, yang pergerakan ke kan. Okey. Betul. Macam contoh Haji Main, macam katakanlah anak murid ni kita tahu ada seorang yang suka menonton filem supernatural. Jadi kita pun masih juga boleh mengaitkan sebab benda ni dia macam benda bila dia benda yang in trend, jadi kawan-kawan dia pun jadi nak dengar. Dan murid ni kalau kita dah kenal dia suka dengan perkara tersebut, dia daripada murid yang pendiam, dia jadi hendak berkongsi dengan rakan-rakan dia sebab ini perkara yang dia tahu, yang dia ada pengetahuan. Jadi kita cuba nak relatekan apa-apa sahaja yang kita ajar pada hari ini. Jadi bila kita dah, senang kata kita dah ada database ini, kita boleh gunakan database tersebut untuk kita dorong emosi anak murid kita. Setiap hari tu ada saja perkara yang mungkin kita boleh refer, dan mungkin juga soalan-soalan ni kita boleh refresh dari semasa ke semasa untuk kita dapatkan database emosi anak-anak murid kita. Okey, baik. Jadi Cikgu Kirana, boleh saya tambah sikit tak? Oh, boleh. Sila. Okey, untuk pengetahuan rakan-rakan, bila kita mendorong emosi murid-murid, especially dalam kelas, maknanya kita memberi peneguhan positif untuk meningkatkan motivasi murid. Di antaranya lah mungkin kita boleh letak carta penghargaan di depan kelas ataupun kita panggil reward chart. Okey, yang kedua adalah pujian. Kita memberi pujian, jawapan yang baik, ataupun jika jawapan mereka salah, kita kata okey, cuba lagi. Okey, kita memberi pujian dan juga motivasi. Yang ketiga, kita mungkin boleh menggunakan lencana butang ataupun button badge ni.
kita boleh bagi button badge pada contohnya murid yang rajin menolong kita. Seterusnya, hasil kerja murid yang menunjukkan contoh yang baik boleh dipamerkan. Kita juga boleh memberikan sijil. Yang keenam, kita boleh juga memberikan piala. Yang ketujuh, seperti dinyatakan oleh Tuan Haji Arba'in tadi, kita memberikan tepukan, sama ada guru memberikan tepukan ataupun guru menggalakkan murid-murid lain untuk memberikan tepukan. Seterusnya ialah memberikan hadiah. Okey, yang kesembilan mungkin melantik murid ini sebagai murid contoh, sebagai ketua ataupun wakil di dalam kelas untuk satu-satu tugasan. Dan yang ke-10 ialah yang terkini lah mungkin guru-guru boleh selfie dengan murid-murid ataupun guru-guru boleh memuat naik pelajar contoh ni dalam Facebook ke dalam Telegram dan seterusnya, dan boleh menyatakan bahawa okey, saya dah masukkan dalam Facebook saya contohnya Ali sebagai pelajar contoh. Itu salah satulah. Okey, itu dia di antara 10 cadangan untuk memberikan penugahan positif untuk meningkatkan motivasi murid. Okey, terima kasih. Ya, betul. Apa? Saya tepuk tanganlah. Ini untuk saya beri penghargaan terhadap hasil idea yang bernas daripada rakan sejawat saya, Cik Noziha. Okey, jadi sebenarnya ya, Ayah Haji. Okay, saya nak cuba tambah lagi. Okey, satu itu aspek is okey. Cuma sekarang ni kita cuba pengalaman kita biasa mungkin murid-murid yang perlu perhatian ni senang rujukan kita gunakan istilah yang murid-murid yang belakang ni. Jadi kita pun perlu mendorong mereka ini sangat perlu dan mereka ni sebenarnya yang sangat perlukan dorongan. Jadi kalau katakan dia ada peningkatan walaupun sedikit, kat sini kita kena berikan dia penghargaan supaya harga diri mereka akan meningkat. Sebab kadang-kadang memang kita lihat kecenderungan dalam kelas kadang-kadang murid-murid yang seperti dalam 2-3 orang dia akan macam dipinggirkan oleh rakan-rakan mereka. Jadi kat sini ni sebenarnya kita kena bantu dia ni supaya dia boleh bersama dalam, kita katakan dalam arus perdana kelas itu. Memang dia akan ambil masa. Dan sebenarnya kat sini juga kita kena appreciate kepada pencapaian apa yang dia boleh buat. Kemudian kita kena rakan-rakan dalam kelas itu juga kena turut sama memberikan penghargaan. Dan ini sangat penting ni dalam ekosistem sosial dalam bilik darjah. Okey, terima kasih. Tuan. Betul Tuan. Sebab itu kadang-kadang kita perlukan database. Kadang-kadang kita tak tahu anak murid kita ni macam mana. Jadi macam mana kita nak bantu dia? Jadi sebab itu kita perlu bentuk satu database untuk secara bukan pada saya, bukan pada awal tahun, secara berkala untuk kita tahu. Mungkin setelah beberapa minggu atau bulan kita nampak ada tentang murid ini yang kita perlu tahu. Tapi kadang ada yang tidak open bila kita tanya secara terbuka. Okey, untuk kita mengenal emosi anak murid kita itu. Sebab tu kadang-kadang kita perlu bentukkan atau create satu database ini untuk macam Haji cakap tadi, ada yang rasa ataupun kita nampak dipinggirkan di dalam kelas kerana rakan-rakan dia pun tak tahu apa sebenarnya yang dia boleh bagi, yang sebenarnya boleh memancing juga rakan-rakan untuk dekat dengan dia. Dan secara tak langsung seperti Haji cakap, kita membentuk satu ekosistem sosial yang sihat di dalam kelas. Betul, saya sangat setuju. Nanti saya akan tunjukkan contohnya selepas ini. Okey, sekarang dah 4.25, saya kena laju sikit. Okey, kemudian yang keempat, prihatin terhadap keperluan murid. Pada saya inilah sebenarnya yang mencakupi 3 di atas. Okey, kita mungkin beri pujian, kita beri penghargaan, kita beri keyakinan. Ini semua kita boleh lakonkan rakan-rakan. Tapi untuk kita secara ikhlas prihatin terhadap keperluan murid, secara ikhlas dia tidak boleh dilakonkan. Maksudnya kita betul-betul concern, ambil berat tentang keperluan murid kita. Dan perkara inilah bila kita mencerap, kita nak tengok betul atau tidak cikgu di depan kita ni prihatin terhadap keperluan murid, kita boleh baca sama ada itu adalah lakonan ataupun memang betul dia prihatin terhadap keperluan murid. Jadi dengan itu saya akan tunjukkan sesuatu. Ini tahap kualitinya. Sebelum saya tunjukkan tu kita just go through sajalah. Kita dah tahu CP ni.
Bila kita capai tahap tindakan untuk kita capai skor tertinggi, kita mesti ada semua tiga ni. Secara berhemah, maksudnya contohnya kita beri pujian secara berhemah, secara menyeluruh, meliputi semua murid dan juga secara berterusan. Okey, dan yang kalau kita tengok tahap tindakan tadi yang berikutnya memberi penghargaan. Nak dapat skor 4 macam mana? Secara berhemah, secara menyeluruh. Sebab berhemah ni pun satu, dia tricky juga. Ada kadang-kadang kita beri pujian, tapi pujian itu macam Perli. Okey, kita puji, kita kata puji, tapi budak dengar macam cikgu ni macam Perli aku je. Macam tu. Jadi macam contoh, kita perlu peka sebenarnya keadaan semasa. Sebab kadang murid memberikan satu jawapan, contohnya yang baik, kita nak beri penghargaan tapi kita cakap perkara yang kita anggap kecindan tapi benda itu sensitif untuk generasi sekarang. Contohnya, murid ni tak pernah jawab tapi sebab hari ni kita dah jaga emosi dia nak jawab. Dan bila dia jawab, kita respon, baguslah jawapan awak. Okey, itu dah bagus. Di belakangnya kita kata, mesti awak dah makan ubat pagi tadi. Okey, perkara ni sensitif sekarang cikgu. Sebab di kalangan anak-anak murid ataupun pelajar sekarang, memang ramai yang ada masalah depression. Dan kita tak tahu adakah murid ini ada depression atau tidak. Mungkin untuk generasi kita, depresi bukan satu perkara yang kita akan cari pertolongan. Tapi kita tahu kalau ikut peratusan sekarang, even anak-anak murid di sekolah rendah juga, bila mereka buat ujian DAS, mereka mengalami depresi. Jadi kita kena tahu dengan situasi semasa. Bila kita nak berkecindan dalam kelas pun. Itu yang saya sebut tadi tu, dia perlukan ada murid faham kita punya gaya pengajaran, kita kena faham gaya pembelajaran mereka. Jadi dan satu lagi, pujian kemudian ada ekor belakang tu cuba elakkanlah. Betul. Okey. Baik. Saya teruskan seperti yang saya katakan tadi, ada sesuatu yang saya nak tunjukkan sebab ni dah petang, dah dekat 4:30, saya tak nak bercakap banyak tapi kita nak menonton. Okey, kita nak menonton sesuatu. Okey, kita nak tengok movie hari ni, Tare Zameen Par. Mungkin ada yang dah tengok. Cerita ini berkaitan dengan seorang anak pelajar yang sebenarnya menghadapi masalah dyslexia. Okey, cikgu tahu kan? Dyslexia. Cikgu tahu kan dyslexia, murid yang tak boleh membaca atau menulis kerana dia melihat perkataan itu bergerak-gerak. Okey, jadi murid ini memang kita katakan dia punya emosinya memang amat rendah di dalam kelas dan guru ini secara tidak langsung apabila dia masuk ke kelas dia melihat sesuatu yang istimewa tentang anak murid ini dan bagaimana nak mendekati emosinya. Okey, kita tonton bersama-sama kerana di hujung tontonan ini ada perkara yang saya nak tanyakan kepada rakan-rakan berkaitan dengan skor yang akan kita beri jika situasi ini rakan-rakan lihat di dalam kelas. Okey, baik saya mulakan बेचारे को सताते लिखना पढ़ना थका देता उसको, टुकड़े अपने सुनाता वो बेचा खुद गादर दिल था ऊपर से एबीसी डिस्को फेल हो गया एक दिन बेचारा, पढ़ने लिखने के बोझ का मारा लोगों ने उसे गधा बेवकूफ कहा, बच्चे ने सारा अपमान बहादुरी से फिर एक सवेरे उसने सोना हो गया, चेरी जो सुनी जहां में जहां पे बोलो बोलो कौन है? करेक्ट राशा, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जीनियस, महान साइंटिस्ट, जिसने दुनिया को अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी
Elaborate. The Brownian motion, the photoelectric effect, for which was awarded the Nobel Prize in 1921. Okey. Dapat cikgu tengok? Cikgu boleh bagi respon? Dah dapat ke menyaksikan sehingga akhir movie tersebut? Dengar tak? Dengar. Okey. Jadi, baik. Katakanlah cikgu sedang mencerap dan kejadian ini berlaku. Okey, kita mungkin melihat sebagai satu kejadian ini sebagai satu yang kita ambil pada episod ini saja. Kalau kita katakan guru memberi positif atau galakkan, adakah kita dapat lihat itu berlaku? Adakah dia dapat skor 1 atau kosong? Untuk tahap tindakan. Cikgu Mahadi? 1 ke kosong? 1. Boleh tak? 1. Okey. Cikgu kata kita dapat cikgu ini memberi pujian atau galakkan terhadap perlakuan positif. Berlaku tak dekat situ? Ada perlakuan positif dari murid? Nampak macam murid dia senyum je tu. Okey. Sebenarnya non-verbal maksudnya kita kata guru ini memberi pujian sebab towards the end itu dia tidak memberikan galakkan secara verbal. Tapi bila dia tunjukkan gambar Albert Einstein itu yang tiba-tiba budak yang disleksia tu yang daripada dia takut, dia jadi nak tengok. Jadi kita tahu galakkan itu berlaku secara non-verbal. Okey? Sebab budak ni tengok Albert Einstein ini sama dengan diri dia. Yang tulisan itu berdisko tu rupanya berlaku juga pada seorang yang hebat, iaitu Albert Einstein, dan kawan-kawan dia pun sama. Jadi di sini itulah tadi yang saya sebutkan, kadang-kadang bila kita lihat situasi secara single out macam itu, kita perlu ada satu justifikasi. Bukan kita melihat pada sesuatu yang tersurat sahaja. Yang tersirat asal saja cikgu ada justifikasi yang menunjukkan ianya berlaku. Okey? Jadi itu tadi yang kita nak katakan, bagaimana cikgu ini mendekatkan diri dia kepada emosi murid dia yang selama ini memang terpendam. Okay? Ini kita boleh kata cikgu yang positif lah. Dia ambil tahu. Dan sebenarnya dia dah tahu. Dia prihatin. Yang ini kita kata genuine prihatin. Okay? Prihatin sejati. Kerana dia tahu masalah murid dia dan dia berusaha untuk murid dia yang seorang ini tahu, yang ada orang yang ambil tahu, iaitu guru dia. Kalau cikgu tengok cerita ni panjanglah nanti. Baik, saya nak tunjukkan situasi kedua. Okey, situasi kedua masih murid yang sama tapi guru yang berlainan. Okey, kita nak tengok pula pada guru ini keempat tahap tindakan. Ada tak tahap tindakan yang guru ini ambil sebenarnya sewaktu dia dicerap dan kejadian ini berlaku dalam kelas dia. Kita tengok tahap tindakan saja dulu cikgu ya. Okey, kita lihat yang ini tak ada sari kata tetapi dia dialognya dalam bahasa Inggeris. Sebab ini kelas bahasa Inggeris. Okey, jadi cikgu perhatikan keadaan cikgu dan murid ya. Okey.
Timbulkan kebencian juga. Sebab itu kedua, untuk melindungi kebencian. Kebenci dua tulis lah. Saya kebenci. Saya kebenci English. Saya tidak akan dia cek dia. Okey. Cikgu dah selesai tengok kelas English yang dihadiri oleh murid yang sama bernama Ishan. Baik. Kalau cikgu tengok pada kelas ni, cikgu rasa Ishan ni akan suka tak kelas English dia? Suka tak? Tak suka. Ya, sebab kenapa cikgu tak suka? Cikgu Jamilah. Cikgu tu satu macam dia garang, dia tak ada macam empathy kan, memahami anak murid dia kan. Itu pun masa dia bantu untuk cari page kan, muka surat tu kawan dia bantu kan. Lepas tu reaksi muka cikgu tu pun macam garang je kan. Cikgu rasa cikgu tu cuba tak sebelum tu? Ada mencuba tak untuk tahap tindakan ni? Kita belum tahap kualiti lagi. Tahap kualiti cikgu tu perlu secara berhemah dan kemudian konsisten tapi dekat tahap tindakan, ada ke dia boleh dapat mana-mana skor di tahap tindakan antara nombor 1, 2, 3, 4 ni? Ada tak mana-mana tahap tindakan yang dia boleh dapat skor 1? Cikgu siapa nak jawab? Cikgu Joanne ada? Cikgu Joanne? Cikgu Joanne ada? Tak ada lagi? Dah tak ada dah? Saya rasa bila kita nak bagi skor tu, kita kena melihat keseluruhan proses itu. Ya, betul tuan. Kan? Tapi kalau sekarang ni, kalau kita tengok di akhir ni sampai budak itu sebab suara saya video tu tak berapa jelas dia putus-putus. Sehingga akhirnya budak itu dihukum di luar kelas. Ya, disuruh tinggalkan kelas. Jadi kita kena lihat seluruh proses itu, dan kalau kita tengok proses itu memang tak wajar. Bila tak wajar tindakan itu, kalau saya bagi kosong. Memang saya tu sebab dia berakhir kita kena tengok satu proses pergerakan kalau budak itu akhirnya kan dia keluar kelas itu. Itu hukuman yang menafikan pendidikan. Itu sebenarnya melanggar dasar. Kalau dalam konteks negara kita kena hati-hati, yang itu dia melanggar dasar tau. Sebab kita mengeluarkan murid daripada mendapat hak pendidikan dia ketika itu. Wah, ini kalau masa saya kat Nazir sedap jumpa macam ni. Walaupun dia ada usaha, contohlah macam saya rasa dia ada usaha sebenarnya untuk beri keyakinan
Dengan dia minta kawan minta tolong juga, tunjuklah mana nak kena baca ni. Okey, jadi dia tak marah lagi. Dia sebenarnya dia hilang sabar bila budak itu mengolok-olok dia. Dia ingat budak itu mengolok-olok dia. Mungkin dia tidak ada database yang murid ini disleksia. Dia sangka kan. Jadi kalau sebab itu saya kata, okey. Sebab itu kalau kita ya, kalau saya ya, kita kena, cikgu memang kena sabar. Sebagai personal cikgu, itu yang dikata memaham, simpati kan, memenuhi keperluan murid. Satu lagi database ya, kita kena database. Saya ingat database pun kita tak perlu satu yang complicated sangat ya dalam kita berinteraksi. Kalau itu mungkin hari pertama sekolah pada tahun itu yang kita baru jumpa, mungkin iya kan. Tapi kalau katakan kita ialah pengalaman kita sendiri kan, kita ada bercerita. Katakanlah murid itu tahun 2, tahun 3 kan dah ada cerita. Mungkin dah ada cikgu dah sebut begini-begini kan tentang satu murid. Tapi kita mesti kena lihat sudut pandang. Mungkin rakan kita sudut pandang tu agak macam cikgu itu, tapi kita jangan terpengaruh dengan sudut pandang rakan itu. So kita kena ada sudut pandang sendiri. Itulah kita mencari, daripada situ kita mencari database tu. Ya. Okey, kepada Ya. Okey. Jadi seperti yang saya sebutkan tadilah, kadang-kadang ada tahap tindakannya yang kita masih boleh bagi skor, tapi tahap kualitinya mungkin tidak. Dan seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya bila kita mencerap ini, ada kalanya kita ada justifikasi kita dan kita meraihkan jawapan ataupun skor yang diberikan asal saja ada justifikasi dan juga asal saja ada bimbingan susulan selepas itu. Ingat rakan-rakan, bila kita mencerap rakan-rakan kita yang lain, ianya tidak berakhir pada hari pencerapan. Okey, kalau mungkin kita pun, markah kita pun mungkin boleh kita boleh katakan kita boleh bukan tukarlah, maksudnya kita panggil apa tu, penataran. Penataran tu mungkin juga berlaku sekiranya semasa bimbingan itu kita bukanlah, kita nak kata kita terpedaya dengan kata-kata guru yang kita cerap itu, tapi daripada apa yang kita saksikan dan apa yang kita fikirkan secara positif. Okey? Jadi saya kalau guru, kita andaikan kalau ada guru macam ini dan dia melakukan begini, cikgu ini maknanya dia tidak boleh sekadar 2 kali penyeliaan. Memang kita kena bimbing ini kita andaikan andaikan memang berlaku satu sekolah tua situ. Jadi pentadbir kena ini saya masuk peranan kepimpinan instruksional ya. Maksudnya saya masuk bidang SIP yang standard 1 mungkin yang pengetua atau ada penerokan atau guru ataupun guru besar ada di grup ini ya. Jadi maksudnya kalau berlaku macam ini cikgu ini memang perlukan bimbingan, penyelidikan klinikal, dan dia tidak boleh sekali sebab ini kes-kes yang khas perlu kita lakukan beberapa siri penyelidikan, dan mungkin kita bimbing sebelum penyelidikan, kita adakan perbincangan kan, lepas itu dan tekadkanlah hanya kalau berlaku macam ni memang sangat perlu diberi bimbingan kalau ada guru yang seperti ini, kita tidak boleh hanya sekali saja. Kalau saya dulu mungkin 4 kali setahun. Betul tuan. Jadi apa yang ingin saya katakan ialah untuk bahagian 4.4.2 ini, macam tadi saya sebutkan, kita cuma tahap tindakannya kita ada 4. Tapi tahap tindakan yang 4 ni kebanyakannya adalah banyak yang berlaku secara tersirat. Okey, dan juga tersurat lah. Tapi maksudnya yang tersirat itu juga boleh berlaku. Okey, dan tahap kualiti itu sebenarnya lebih jelas daripada tahap tindakan. Seperti inilah, seperti keadaan-keadaan yang berlaku yang seperti contoh dalam movie yang saya tunjukkan ini. Jadi sebelum sebenarnya kita telah hampir sampai ke penghujungnya. Jadi sebelum rakan-rakan seutamanya yang mencerap, yang telah sampai ke 4.4.2 ini
inilah antara perkara-perkara yang mungkin macam kita ambil iktibar dan juga seperti yang Haji Arba'in sebut, tidak berakhir pada satu pencerapan, mungkin perlu diulang-ulang kerana ini adalah special case. Okey, saya nak tunjukkan satu situasi. Okey, satu situasi gambar yang sebenarnya saya nak rumuskanlah apa yang berlaku pada hari ini. Okey, gambar seorang pelajar, okey, seorang murid tahun 3 yang sedang melihat keluar. Kalau cikgu nampak kat luar tu apa yang sedang berlaku cikgu? Apa yang dia tengok sebenarnya? Apa yang dia tengok? Siapa-siapa boleh respon. Serasalah dia tengok apa agaknya kat luar tu. Dan perkataan di sebelah tu sebenarnya memberi clue kepada apa yang sebenarnya berlaku ataupun database murid ini. Ada tak sesiapa boleh agak apa yang dia tengok? Siapa tahu perkataan pluviophile tu? Kita biasa dengar apa? Pedophile. Suka tu kan. Ni pluviophile. Pluviophile. Ada yang pernah dengar tak? Ada kaunselor tak kat sini? Tak ada. Okey, saya ini jangan apa cikgu soal cikgu jawab. Ya? Siapa yang Dia jawab tengok tu? kereta. Suka tengok hujan. Ya, suka tengok Hujan. hujan. Kita dapat jawapan daripada anak murid saya, favourite anak murid saya ni. Azra. Kan? Okey, ini ialah seorang anak murid yang suka tengok hujan. Pluviophile ialah seseorang yang suka dengan hujan. Jadi bila tengah hari sedang hujan, murid ni dia tak boleh pay attention Fokus. pada cikgu dia. Dia tak boleh fokus. Mata dia asyik tengok hujan saja. Macam Ishan tadilah, dia tengok luar sebab dia tidak berkemampuan untuk mungkin fokus pada kelas. Jadi yang menariknya ialah guru kepada murid ini, bila dia sedar anak murid dia asyik tengok hujan, dia tanya anak murid dia, kenapa awak asyik tengok luar? Murid ini jawab, cikgu boleh tak saya nak tengok hujan? Cikgu ini dengan sportingnya kata, boleh awak ambil kerusi awak pergi tengok hujan, saya bagi awak tengok 5 minit. Dan inilah yang berlaku, murid ini ambil kerusi, spend 5 minutes to watch something that he enjoy so much. Dan kalau cikgu nak tahu, ini ialah anak saya. Dia memang suka hujan. Kadang-kadang dia hari tak hujan dia akan cakap, I wish it's raining now. Dia merindukan hujan. Okay, jadi anak murid guru ini telah ambil gambar dan tunjukkan pada saya dan diberitahu situasi. Dia bukan marah. Dia kata, puan, anak puan hari ini minta kebenaran untuk tengok hujan. Dan ini gambarnya. Dia sedang tengok hujan. Dan hati saya sangat sejuk sebab saya gembira anak saya berada di tangan guru yang memahami. Okay, walaupun sebenarnya cikgu ni tak tahu pada asalnya anak saya suka hujan. Okay, dan bila dibagi masa 5 minit, anak saya ini kemudian boleh mengikuti pelajaran dengan lebih berfokus dibandingkan tadi dia asyik tengok luar saja. Okay, jadi ini yang saya kata, kita sebagai guru ini, emosi itu kadang-kadang walaupun kita tak ada database seperti kata Cikgu Ba'in tadi, kadang database tu dia tak perlu, dia tidak ada semuanya di situ. Tapi pemerhatian kita menyebabkan kita dapat mendorong emosi anak murid kita untuk belajar dengan lebih efektif. Begitu juga dengan dysgraphia. Tadi kita nampak dyslexia. Okay, dileksi atau dyslexia tu murid yang tidak boleh membaca. Tapi tahu tak rakan-rakan, sekarang ini disebabkan oleh kemajuan teknologi sekarang, anak-anak kita asyik main telefon dan komputer, mereka akan ada masalah dysgraphia. Cikgu rasa apa maksud dysgraphia tu? Kalau kita boleh kaitkan dengan dyslexia. Dysgraphia tu ada pensel sebelah dia tu cikgu. Ataupun rakan-rakan. Apa agaknya maksud dysgraphia? Apa cikgu? Ada difficulty untuk Ada yang jawab menulis. Apa dia? Ada yang jawab menulis. Nur Amy jawab. Nur Amy. Cikgu Nur Amy kata, Cikgu Amy cakap murid yang bermasalah ataupun individu yang bermasalah untuk menulis. Kadang-kadang
murid kita boleh menulis tapi dia tidak boleh menulis dengan cepat kerana psikomotor dia yang telah terganggu, tidak dilatih. Macam anak-anak kita mungkin dulu kecil-kecil kita suruh dia mewarna, dia suka sebab dia main pasir, sebab itu memang aktiviti dia. Aktiviti budak sekarang, dia main handphone dia guna satu jari je cikgu. Satu jari, dan tanpa kita sedari dia menghadapi disgrafia, dan mungkin ini tidak obvious waktu dia darjah 1, darjah 2, darjah 3, tahun 1, 2, 3 sebab penulisan belum banyak. Bila masuk tahun 3 ataupun tahun 4, bila telah menyalin banyak, barulah kita boleh kata isu ini kelihatan. Jadi cikgu kena selidik. Cikgu kena selidik anak murid yang menulis lapat ini. Okey, saya kongsi sikit lah pengalaman walaupun dah petani, tapi saya rasa saya perlu ada konteks, ada kaitan dengan cerita anak Puan Surana tadi Ya. Okey gini saya, itu tadi saya kata yang cerita 2008 saya mengajarkan kelas paling hujung di satu sekolah di Johor Bahru. Semua sekolah tu lelaki. Dan sebenarnya saya masa tu pelong kanan dan saya memang mengajar 2 tahun berturut tau. Jadi bila saya analisis keputusan peperiksaan akhir tahun tingkatan 4, didapat memang saya macam tak mengajar. Okey, maknanya keputusan itu amat menyedihkan untuk subjek bahasa Melayu maksud, okey. Sangat menyedihkan, okey. Kelas hujung dan awal tahun bila mereka ni awal tahun tingkatan 5 saya membaca buku ADD tau. Attention Deficit Disorder. Saya baca buku tu, saya tak kata anak murid saya ni ADD, tapi ada 10 ciri ADD yang saya perhatikan anak murid saya ada. Terutamanya hilang daya tumpuan, dan saya telah menggunakan karakter mereka itu untuk saya mengajar. Dan akhir keputusan dalam SPM, saya tak kata semua lulus, tapi dia telah meningkat daripada bawah tu telah meningkat sebanyak 66% kelas itu. Dan kat sini, itu saya nak tekankan kat sini, cikgu-cikgu yang berada di kelas hujung tu jangan menganggap itu sebagai satu yang bebanan Dan kita kena ambil kira faktor tu. Ini yang kalau kita kata tadi kita perlu ada base data lah kan, antaranya lah kan. Tapi kita boleh bantu dan murid selepas SPM tu, murid yang tak dapat berjaya pun dia ucapkan terima kasih. Dia kata, terima kasih sebab kita mengajar dia bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh tu pun ikut keperluan dia tahu. Contohnya saya tidak memberikan latihan, tak memberikan kerja rumah. Sebab kalau berdiri pun tak dibuat contohnya. Sebab saya tahu ada budak yang malamnya merempit Yang bukan Melayu memang dia kerja lebih baiklah, dia kerja tolong bapak dia. Okey? Ya. Tadi maksud saya itu. Okey? Dan kat sini emosi. Kalau kita memang tak boleh tackle, memang kita kadang-kadang mungkin boleh ada hubungan yang tegang. Bila tegang dah tentu mereka ni akan menolak. Ya. Jadi kat sini ni pertimbangan profesional memang perlu sangat. Dan saya memang dokumen itu saya memang ada dokumen tentang ini memang saya ada. Sebab itu saya beri cakap lah. Ini kena ikut konteks murid kita tau. Okey, ini saya nak kongsi lah di sini. Dalam konteks kita tadi itu sebagai pendorong apa? Emosi dan pendorong pembelajaran. Okey? Minda. Okey. Terima kasih. Pendorong minda. Okey. Cikgu Surana, boleh saya tambah sikit tak? Boleh. Sebenarnya kalau kita tengok, guru ni dia mengajar kelas depan ataupun dia mengajar kelas belakang, dalam mana-mana aspek dalam standard 4, dia tidak ada masalah untuk mendapat markah. Sebab daripada 4.1 sampai 4.5 adalah peranan guru dan 1 saja peranan murid. That's why lah kalau guru melaksanakan semua tahap tindakan dalam semua aspek dari 4.1, guru sebagai perancang, guru sebagai pengawal, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pendorong dan guru sebagai penilai, tidak ada masalah untuk guru memperoleh markah dalam aspek-aspek tersebut ataupun tahap tindakan yang diberikan. Namun perbezaan ialah pada yang di belakang sekali itu, yang 4.6 murid sebagai pembelajar aktif. Kalau dalam 4.6 murid sebagai pembelajar aktif, walaupun duduk di kelas belakang, mereka memberikan komitmen, tak ada masalah untuk guru mendapat
markah yang okey. Sebab apa? Seperti yang saya pernah nyatakan sebelum ni, peranan guru ada 5 dalam aspek SKPMG itu standard 4 dan hanya 1 saja peranan murid. Terima kasih. Ya, terima kasih. Maksud saya tu yang saya sampaikan, pendekatan kita, cara kita komunikasi tidak boleh sama. Kita tidak boleh mengharapkan komunikasi yang sama dengan tahap reaksi dan maklum balas respon daripada mereka antara kelas depan dengan kelas belakang. Dan cara kita nak menggerakkan itu yang maksud saya tu. Dan kita kena memahami keadaan mereka. Kan? Kita tak boleh simple pemikiran yang mudah itu saja. Sebab betul tuan, sebenarnya sama ada kita mengajar di sekolah rendah dan menengah pun ada perbezaannya. Okey, bagaimana kita boleh mengenal emosi. Jadi sebenarnya apa yang saya nak rumuskan juga ialah perkataan behavior modification itu. Kadang-kadang behavior modification ni macam mana kita modify lah sikap anak murid kita yang mungkin tidak memberikan kerjasama dalam kelas, tapi jika kita kenal emosi yang cuba mereka tunjukkan, kita boleh modifikan behavior itu daripada negatif kepada positif. Contohnya mungkin pada anak saya yang tidak fokus kerana diberikan peluang, jadi dia boleh pula fokus selepas itu. Maksud itu. Itu yang maksud saya kan. Dalam kita menguruskan murid yang seperti ini, mungkin dalam masa 30 minit itu dia perlukan macam tadi tu 5 minit untuk dia tumbuh. Selepas itu dia akan mampu menumpukan untuk proses yang lagi 25 minit atau 20 minit. Itu maksud saya. Itu yang kita kena ambil keperluan murid itu. Sebab kat sini ni murid-murid yang berada ke hujung ni, bila saya baca buku tu memang menyatakan bahawa hilang daya tumpuan, memang mereka cepat hilang daya tumpuan. Dan saya juga pernah sebut dalam risalah kita Profesor Hasim Musa pernah sebut, jangan mengharapkan murid lelaki, ini dalam kajian akademik ni, jangan mengharapkan murid lelaki dapat duduk diam seperti murid perempuan. So maknanya kat situ ada perbezaan. Dan perbezaan ini saya kata perlu diraikan. Bukan kita memaksa murid lelaki itu duduk macam budak perempuan. Itu maksud saya. Terima kasih. Okey. Jadi saya suka dengan idea Bernas ataupun idea tambahan rakan-rakan saya untuk kita kongsi bersama pada petang ini. Jadi sebenarnya ini adalah penghujung kepada PLC kita pada petang ini, iaitu pada standard 4.4, dan saya harap perkongsian kita, saya stop sharing dulu. Okay, perkongsian kita pada hari ini daripada saya dan juga daripada Cikgu Atika dapat membantu